Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Khamis 10 Jun. Saya Syahril Salahuddin. Dan saya Magda Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. GPN 4.80, SPM 2020 terbaik dalam tempoh 5 tahun. Abai SOP punca 2 tren LRT bertembung pada 24 Mei. Rumah kita orang study pakai Google Meet. Cikgu dah tahu lah apa. Dia kasih jadual dulu untuk kita orang ready dengan study tu. So pada masa dia nak buat meeting tu, dia kasih link, kita masuk study macam biasa. Kita ada grup WhatsApp satu sekolah. Semua cikgu ada dalam tu, semua murid ada dalam tu. Lepas tu ada juga yang kita orang sendiri punya. Kalau macam kita orang tak faham, kita tak nak ganggu cikgu-cikgu, kita orang tanya sesama kita orang. Macam tanya siapa yang masuk kelas tadi, siapa yang boleh ajar semula apa yang cikgu ajar tadi, siapa yang faham. Saya pakat dengan kawan. So kalau macam seorang malas, seorang macam mereka boleh ajak lah, mereka boleh buat sekali. So macam mana kena buat juga. Sebab macam saya bahagi subjek hari ni, saya kena ajak subjek ni, esok dia kena ajak ni. Esok ni saya ajak kimia, esok dia ajak fizik. So macam mana kena buat jugalah. Kena study jugalah. Jadi tadi study group lah. Study group lah dulu. Buat online. Tak kasi Google Meet. Google Meet apa tu? Kami buat satu group dalam WhatsApp. So kami ikutlah jadual ada. Kami pakai buat jadual. Lepas tu kami ikut hari ke hari lah macam. Baik, itu tadi reaksi beberapa pelajar cemerlang SPM 2020 berhubung kejayaan mereka mengharungi pembelajaran dalam norma baharu. Setelah berdepan penangguhan peperiksaan SPM 2020, pencapaian SPM itu berjaya mencatatkan grade purata nasional GPN 4.80 sekaligus yang terbaik dalam tempoh 5 tahun. Ya, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzie Jidin berkata ia berdasarkan calon yang mendaftar kali pertama sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran dan menduduki sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran. Jika kita lihat grade purata nasional pada tahun ini adalah 4.80 berbanding dengan 4.86 pada tahun 2019. Data ini menunjukkan bahawa pencapaian calon adalah lebih tinggi pada tahun 2020 berbanding dengan 2019. Ingin saya ingatkan bahawa nilai PN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Dalam pada itu, menurut Dr. Muhammad Razzie, 5 mata pelajaran teras menunjukkan peningkatan tahun ini berbanding tahun lalu dalam mata pelajaran matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Manakala mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris mencatatkan penurunan berbanding tahun lalu. Dalam pada itu, 9,411 daripada 381,894 calon peperiksaan SPM 2020 memperoleh keputusan cemerlang grade A dalam semua mata pelajaran diambil. Laporan analisis keputusan peperiksaan SPM 2020 oleh Kementerian Pendidikan juga mendapati bilangan calon yang mendapat sekurang-kurangnya kepujian turut meningkat kepada 78,731 calon berbanding 77,300
38 pada tahun 2019. Analisis turut menyebut daripada 83 mata pelajaran ditawarkan, 43 mencatatkan peningkatan prestasi, 39 merekodkan penurunan dan 1 mata pelajaran kekal. Dari segi keupayaan calon menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi KBAT pula, 19.36% dikategorikan sebagai cemerlang, 48.89% baik dan 31.75% berpotensi. Sementara itu, pencapaian calon di luar bandar mempamerkan peningkatan malah lebih tinggi berbanding calon di bandar. Capaian calon bandar yang garisan merah tersebut menunjukkan peningkatan dan pencapaian calon luar bandar juga menunjukkan peningkatan. Namun peningkatan pencapaian calon luar bandar adalah lebih tinggi daripada peningkatan pencapaian calon di bandar. Peningkatan ini menyebabkan jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar mengecil kepada 0.38 pada tahun 2020 berbanding 0.44 tahun 2019. Selain berdepan PDPR, kejayaan pelajar SPM 2020 juga ditentukan hasil usaha mereka yang konsisten dan perancangan rapi mengulang kaji sesuatu subjek. Malah faktor persekitaran juga memainkan peranan penting. Perkara berkenaan diakui Ainul Madiah Irfan, pelajar terbaik SMA Tengku Amalin Aisyah Putri yang memperoleh keputusan cemerlang 11A. Bagi saya subjek matematik tambahan, sebab matematik tambahan dia bukan pembacaan, dia kira-kira dan bagi saya sukarlah. Tapi alhamdulillah selepas mendapat tunjuk ajar dari cikgu, kawan-kawan dengan petunjuk senior dan family yang menyokong, antara tips ni ialah membuat latihan yang selalu dan konsisten. Alhamdulillah boleh saya dapat A. Berbeza pula dengan Izzati Syafiqah Muhammad Nazri, pelajar SMA Dairatul Ma'arifil Wataniah 2 yang kehilangan ibu akibat serangan jantung November lalu. Lepas percubaan, kira macam sebulan lepas percubaan, bulan sebelah. Masa tu orang ni kata akan down lah, ramai bagi kata semangat apa semua kan. Tapi bagi saya tak rasa benda tu macam halangan. Macam saya nak tunjuk kata saya ni lagi boleh, tambah pula saya anak tunggal. Meskipun terpaksa mengadaptasi norma baru dalam proses pembelajaran, para pelajar mengakui perlu berdepan dengan positif. SPM menjelma tu kita diberi peluang untuk bersekolah kan. Berkat usaha cikgu, sekolah saya sebahagian besar murid-murid tinggal di asrama. Jadi untuk last minute itu ya banyak kelas yang diadakan. Jadi alhamdulillah untuk last minute itu sempat untuk catch up semua yang tinggal lah tu. Perdana Menteri menyifatkan calon SPM 2020 yang menerima keputusan hari ini sebagai individu hebat yang menduduki peperiksaan dalam situasi negara dan dunia bergelut dengan pandemik COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi hantaran Facebook berbangga dengan mereka yang berdepan cabaran berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya. Katanya semua pelajar diuji dengan cabaran yang getir, namun berbekalkan semangat serta keazaman tinggi dengan sokongan semua pihak, cabaran itu berjaya diharungi. Bagaimanapun, Tan Sri Muhyiddin menyatakan sekiranya keputusan yang diterima bukanlah seperti yang diharapkan, jangan sesekali berputus asa. Selain itu, beliau turut berterima kasih kepada ibu bapa dan guru-guru yang berhempas pulas berusaha bagi membantu pelajar mengharungi peperiksaan dalam masa mencabar ini. Ini kerana ibu bapa dan guru-guru berusaha berlipat kali ganda menerusi proses pembelajaran dan pengajaran PDP yang penuh mencabar dalam suasana norma baru. Beliau berpesan agar keputusan yang diterima menjadi penyuntik semangat untuk terus berusaha bagi memastikan kehidupan serta masa depan yang terjamin.
Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Pengabaian pematuhan prosedur operasi standard SOP menjadi punca insiden 2 tren LRT bertembung pada 24 Mei lalu. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, masalah teknikal, kegagalan komunikasi antara Pusat Kawalan Operasi OCC dan pemandu Hostler antara punca pelanggaran berkenaan. Jelasnya pelanggaran berlaku antara tren 40 yang mengalami masalah teknikal apabila kedua-dua sistem komunikasi onboard vehicle VOBC gagal berfungsi, manakala tren 81 yang dipenuhi penumpang dan dilepaskan untuk meneruskan perjalanan dari stesen KLCC sebelum mendapat pengesahan tempat situasi tren yang mengalami masalah itu. Jadi apa yang berlaku apabila hostler ni berada dalam terowong dan dia tidak dapat berkomunikasi baik dengan pihak OCC dan pada landasan mana, dan apabila saya katakan dalam tu banyak cabaran dan untuk membaca track number, section nombor berapa. Jadi apabila kalau kita ikut prosedur, dia kena baca saya ini ke arah apa dan saya berada di landasan track apa. Kemudian yang berikut saya dah sampai track ini. Bermaksud OCC akan tahu mereka ini, orang ni, hostler ni berada dalam satu track yang betul. Dan barulah mereka yakin dan pandu orang ini untuk ke arah yang betul. Beliau berkata demikian dalam sidang media dalam talian berkaitan laporan Jawatankuasa Siasatan bagi insiden pelanggaran tren LRT Kelana Jaya pada 24 Mei lalu. Sementara itu, 23 cadangan penambahbaikan sistematik dikemukakan Jawatankuasa Siasatan. Kesemua cadangan itu telah diterima Kabinet dan perlu diambil tindakan segera oleh Prasarana dan Rapid KL Sendirian Berhad. Kerajaan memandang serius insiden ini dan telah mengarahkan MOT untuk mengkaji dan menambah baik prosedur keselamatan, garis panduan operasi perkhidmatan rel serta penyelenggaraan aset Prasarana Malaysia Berhad atau Prasarana dan Rapid Rail Sendirian Berhad. Mesyuarat Kabinet semalam telah menerima 23 cadangan Jawatankuasa Siasatan untuk penambahbaikan sistem secara sistemik, dan MOT juga akan mengaudit kemajuan penambahbaikan ini secara berkala. Jelas bila lagi dapatan daripada laporan berkenaan bertujuan menambah baik sistem keseluruhan industri perkhidmatan rel dan pengurusan infrastruktur bagi memastikan keselamatan awam sentiasa diutamakan. Penyiasatan yang dilaksanakan tidak bertujuan untuk membuktikan kesalahan atau liability terhadap mana-mana pihak. Sebanyak 23 kes varian yang membimbangkan VOC COVID-19 dikesan dalam negara hasil pemantauan genomik secara berterusan dari 3 hingga 8 Jun. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah itu 19 VOC merupakan varian beta, manakala 4 lagi varian delta. Daripada 19 varian beta yang dilaporkan, 8 kes dikesan di Selangor, 3 di Putrajaya, masing-masing 2 di Kuala Lumpur, Melaka dan Kedah serta masing-masing 1 kes di Perak dan juga Perlis. Manakala 4 kes varian Delta, masing-masing 2 kes dikesan di Putrajaya dan Kuala Lumpur. Sehingga semalam, jumlah kumulatif kes yang dikategorikan sebagai VOC dan varian yang perlu mendapat perhatian VOI adalah 161 kes. 145 daripadanya kes VOC, manakala 16 lagi kes VOI. Jumlah VOC yang dilaporkan adalah 123 kes varian beta. Baik, situasi terkini COVID-19 dalam negara. Buat hari keempat berturut-turut, jumlah kes sembuh mengatasi kes baharu. 7,325 kes sembuh dicatat hari ini berbanding 5,671 kes baharu. 73 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 3,684. Berikut kita saksikan statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri.
60 kluster perayaan dilaporkan berpunca daripada sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawai sejak 13 Mei lalu sehingga hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan daripada kluster tersebut 20 kematian dilaporkan dan sehingga kini 11 kes masih dirawat di unit rawatan rapi. Jelas beliau 58 kluster melibatkan sambutan Aidilfitri manakala 2 lagi kluster berpunca daripada sambutan Hari Gawai. Lebih 13,000 individu telah disaring dan sebanyak 3,511 kes positif dikenal pasti, menjadikan kadar positif sebanyak 27%. Negeri-negeri yang mencatatkan bilangan kluster perayaan yang tertinggi adalah Sabah dengan 11 kluster, Sarawak 8 kluster dan Kedah 7 kluster. Seramai lebih 1.22 juta individu telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 di negara ini di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan setakat semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan seramai lebih 2.72 juta individu telah menerima dos pertama, menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua di negara ini sebanyak 3,944,987 dos. Berikut data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. ...75 kilang dikenakan kompaun manakala 59 lagi diarahkan tutup sepanjang tempoh pelaksanaan PKP ketika ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, jumlah berkenaan hasil pemeriksaan ke atas 268 kilang sejak 1 Jun hingga semalam. Jelas beliau, kerajaan telah menerima banyak aduan berkaitan industri dan premis perniagaan yang tiada dalam senarai perkhidmatan perlu beroperasi sepanjang tempoh PKP. Operasi berkenaan dilakukan pasukan Task Force Operasi Pematuhan. Selain itu, pasukan berkenaan telah menahan 907 individu atas kesalahan ingkar SOP. Daripada jumlah itu, 877 individu di kompaun, 28 direman manakala 2 lagi dijamin. Antara kesalahan direkodkan ialah tidak memakai pelitup muka, individu gagal merekod butiran diri atau daftar masuk premis, rentas negeri atau daerah tanpa kebenaran, makan di premis, membawa penumpang berlebihan dan aktiviti pusat hiburan. Syarikat dari Austria bersetuju melabur 8.5 bilion ringgit di Taman Teknologi Tinggi Kulim. Paparannya seketika nanti, teruskan setia bersama kami. Aksi Harimau Melaya, kelayakan Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan Piala Asia AFC China 2023. Malaysia bertemu Vietnam. Dicerdaskan oleh Extra Joss. Jom ngejos, Extra Joss cergas.
Syarikat pengeluar utama bagi papan litar bercetak PCB dan litar bersepadu IC dari Australia bersetuju melabur 8.5 bilion ringgit bagi membangunkan fasilitinya di Malaysia. Australia Technology and System Technique AG atau ATNS akan menempatkan kilangnya di Taman Teknologi Tinggi Kulim KHTP, juga yang pertama di Asia Tenggara. Berkongsi berita baik itu di laman Facebook beliau, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pelaburan ATNS mencerminkan keyakinan pelabur asing untuk terus menjadikan Malaysia destinasi pilihan pelaburan di sebalik cabaran pandemik COVID-19. Trend tersebut konsisten dengan nilai pelaburan diluluskan pada suku pertama 2021 yang diumumkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDAS semalam berjumlah 80.6 bilion ringgit. Ia peningkatan 95.6% berbanding suku sama tahun lepas yang meliputi sektor pengeluaran, perkhidmatan dan industri primer. Pelaburan ATNS itu juga merupakan salah satu pelaburan yang dibawa masuk di bawah skim galakan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana dan dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Aktiviti pengeluaran melibatkan fasiliti ATNS di KHTP bermula pada separuh tahun kedua tahun ini, manakala aktiviti komersial dijadual bermula pada 2024. Sementara itu, Malaysia kekal destinasi pelaburan kompetitif bagi pelabur asing di sebalik pelbagai cabaran pandemik COVID-19. Pelaburan diluluskan bagi suku pertama tahun ini berjumlah 80.6 bilion ringgit berbanding 41.2 bilion ringgit untuk tempoh yang sama tahun lalu. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali memaklumkan strategi agresif berterusan dalam menarik pelaburan bernilai tinggi daripada pelabur asing dan domestik telah menunjukkan hasil menggalakkan. Pelaburan yang diluluskan membabitkan 993 projek dan dijangka menjana 32,557 peluang pekerjaan. Pelaburan langsung asing FDI yang diluluskan meningkat 383.4% kepada 54.9 bilion ringgit bagi 3 bulan pertama tahun ini berbanding 11.4 bilion ringgit untuk suku yang sama tahun lalu. Menerusi satu kenyataan, beliau menjelaskan 5 negara utama yang menjadi penyumbang utama ialah Singapura, Belanda, Korea, Taiwan dan Hong Kong. Penarafan A3 oleh Moody's Investor Service mencerminkan keyakinan terhadap kemampuan ekonomi Malaysia. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, negara kini terus kekal di landasan pemulihan yang tepat, disokong dasar ekonomi dan fiskal kerajaan yang efektif dan berhemat. Laporan Moody's juga mengunjurkan prospek ekonomi negara yang stabil berdasarkan kepada kepelbagaian daya saing, skala ekonomi bersaiz sederhana besar, sumber semula jadi yang mencukupi serta prospek pertumbuhan jangka sederhana yang kukuh. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan laporan laksana ke-56 di laman Facebooknya. Sementara itu, katanya sehingga 28 Mei lalu, 12.6 bilion pinjaman mudah perusahaan kecil dan sederhana PKS dikendalikan Bank Negara Malaysia BNM telah diluluskan. Ia memberi manfaat kepada lebih 25,000 PKS. Manakala bagi program subsidi upah 1.215 bilion telah disalurkan kepada 74,075 majikan. Ini memastikan beroperasi dan mengekalkan penggajian bagi 645,522 pekerja. Menolak vaksin mungkin kalau katakan boleh mendatangkan mudarat, maka dia sama macam kita membunuh diri. Hampir juga saya ditebuk leher, paru-paru saya dah tak boleh nak pump oksigen dekat seluruh badan. Saya terpaksa dipengsankan sekali lagi. COVID tu memang efek dia tu memang nauzubillah. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tidak mengharapkan balasan dan mahu membantu sistem kesihatan negara. Ini niat sukarelawan Pusat Pemberian Vaksin PPV Kuala Lumpur Convention Centre KLCC. Wartawan Nuhela Razali berkesempatan bertemu sukarelawan yang bertindak sebagai pemudah cara urusan penyampaian vaksin. Salam sejahtera. Selamat datang ke Pusat Pemberian Vaksin KLCC Convention Centre.
antara pengumuman yang disampaikan pramugari Malaysia Airlines yang terlibat sebagai sukarelawan di PPV KLCC. Pramugari MAS bahagian catat Nur Hafizah Khairi biasanya melayan penumpang umrah dan haji. Tetapi sejak pandemik menular, tiada lagi penerbangan ke Tanah Suci. Kesempatan ini membuka peluang buatnya menjadi sukarelawan MyVac walaupun tahu mungkin berdepan pelbagai risiko. Sebenarnya takut juga kan sebab kita dengar macam-macam risiko kan, tapi kita nak membantu negara dalam keadaan sekarang ni kan, kita tawakal je. Malaysia Airlines dia membuka kepada staf-staf kami program MH Rangers untuk volunteer untuk datang bekerja sebagai tolong-tolong di sinilah di Aziata dengan di KLCC. So kita volunteer lah. Sukarelawan membantu petugas barisan hadapan dalam urusan penyampaian vaksin kepada penerima. Saya merupakan pelajar universiti tahun akhir, baru saja habis latihan industri di Petronas. Sementara tunggu panggilan kerja, saya pun ambil inisiatiflah untuk volunteer dengan MyVac. Tanah Lecumi merupakan sukarelawan tertua di sini. Usia 59 tahun bukan penghalang untuknya membantu. Pengalaman bekerja di peringkat pengurusan sebuah kondominium di ibu negara secara tidak langsung membantunya berdepan kerenah orang ramai. Pasal tak fair kalau hanya Kementerian Kesihatan saja buat kerjakan. Kita pun perlu tolong. Menurut penyelaras sukarelawan MyVac, Muhammad Lal Kasman Muhammad Nur, terdapat juga sukarelawan daripada agensi lain seperti Penjawat Awam, Rela dan PDRM. Memang KLCC punya PPV ni adalah besar. Memang besarlah. Okey, dari segi sukarelawan untuk kita punya MyVac yang jaga sistem dan sebagainya memang mencukupilah untuk setakat ni. Sebab kita dibantu oleh lain-lain badan ataupun sukarelawan. Bagi yang berminat menjadi sukarelawan, syaratnya mesti berusia 18 tahun ke atas serta mempunyai kesihatan tubuh badan yang baik. Okey, ini sambung. Alright, thank you. Okay. Lokasi terbaru PPV yang terletak di Kuala Lumpur Convention Centre KLCC ini menempatkan seramai 80 sukarelawan daripada MyVac. Sukarelawan berfungsi dalam membantu petugas barisan hadapan bagi menguruskan penerima-penerima vaksin dengan lebih lancar dan terurus. Selain itu, penjaga-penjaga warga emas yang menerima vaksin tidak perlu risau untuk menghantar ibu dan ayah mereka untuk menghadiri menerima vaksin di sini kerana ia akan dibantu oleh para sukarelawan yang ada di sini termasuklah menyediakan kerusi roda. Rahila Razali, Berita RTM. Seramai 4 orang lagi pemimpin parti politik negara hadir menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini. Majlis menghadap berlangsung dalam 2 sesi iaitu sebelah pagi dan sebelah petang di Istana Negara. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man hadir memasuki perkarangan Istana Negara melalui pintu 2 pada pukul 10.20 pagi. Beliau selesai menghadap baginda pada jam 11.30 pagi. Kemudian disusuli pula Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Beliau memasuki perkarangan Istana Negara melalui pintu sama pada pukul 11.55 pagi. Pada sebelah petang pula, pengerusi penaja Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di Istana Negara. Beliau memasuki perkarangan Istana Negara pada pukul 1.59 tengah hari. Seorang lagi pemimpin pembangkang, Presiden Parti Warisan Sabah Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, tiba pada pukul 3.15 petang dan meninggalkan perkarangan Istana Negara kira-kira pukul 4.15 petang. Baik, seterusnya kita akan ikuti perkembangan sukan. Bersama dengan penyampainya Akhtar Hamzah, silakan. Syamak jaguh e-sports catat keputusan cemerlang. Tokyo pantau atlet dan media guna GPS. Assalamualaikum. Terima kasih Syaril dan juga Margaret.
Jaguh sukan elektronik juga jaguh akademik. Itu yang boleh disifatkan terhadap atlet e-sukan negara Muhammad Muzaffar Zuhair Mustafa atau lebih dikenali dengan gelaran Shamak. Shamak berjaya melakar keputusan cemerlang dengan meraih 8A dalam sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 yang diumum hari ini. Seperti yang kita semua tahu, hari ini keluarnya keputusan SPM 2020 dan Alhamdulillah saya berjaya mendapatkan keputusan straight A's, iaitu 8A secara keseluruhan. Pertama sekali saya ingin merafakkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas rezeki yang telah dikurniakan untuk saya mendapatkan keputusan yang baik ini. Selain itu, terima kasih juga kepada ibu bapa saya, ahli keluarga saya, rakan-rakan saya, guru-guru dan tidak lupa juga kepada sahabat e-sport saya serta sponsor-sponsor saya. Beliau menghargai sokongan berterusan yang diberikan terhadap kariernya sebagai penggiat sukan elektronik. Dalam pada itu, Shamak turut memberi nasihat kepada peminat e-sukan agar mengasah bakat di saluran yang betul. Dan pesanan saya kepada adik-adik di luar sana yang ingin mencuburi bidang e-sukan seperti saya atau ingin menjadi pemain profesional, saya mencadangkan supaya anda menyertai banyak pertandingan untuk mengasah bakat anda. Selain itu, pentingnya juga untuk mengikuti saluran yang betul dan sentiasa berusaha, jangan berputus asa. Beliau berkata demikian secara eksklusif ketika dihubungi RTM. Shamak pernah menjulang gelaran juara kejohanan FIFA peringkat kebangsaan dan menghuni kedudukan 100 pemain terbaik FUT Weekend League. Dalam pada itu, Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari AMD terbukti bukan sahaja mampu melahirkan pemain atau pelatih yang mahir dalam sukan bola sepak tetapi juga cemerlang dalam bidang akademik. Ini terbukti apabila 3 orang pelatihnya atau graduan berjaya meraih keputusan yang baik dalam sijil pelajaran Malaysia apabila meraih 6A, seorang 4A dan 2 orang 3A. Kesemua pelatih ini bersekolah di Sekolah Sukan Malaysia Pahang SSMP. Menariknya, mereka dan pelatih AMD yang lain telah mengikat kontrak dengan kelab bola sepak profesional tanah air sejak awal tahun ini. 2 pelajar yang meraih 6A iaitu Muhammad Haziq Muhammad Zaki dan Akmal Izzuddin Azlan kini beraksi untuk Selangor FC. Seorang lagi pemain UiTM FC, Muhammad Amjad Rafi Muhammad Nazi juga cemerlang meraih 6A. Sementara Muhammad Khairi Sufian Kaini Yusri yang memperoleh 4A berada dalam skuad Selangor 2. Manakala Muhammad Najmuddin Akmal Kamal Akmal dan Muhammad Syukur Faris Januri mencatat keputusan 3A bermain untuk Johor Darul Ta'zim JDTFC. Semoga maju jaya buat semua graduan kelahiran AMD dan terus menempah nama di peringkat antarabangsa. Malaysia sah diberikan 1 slot wild card bagi sukan menembak ke Tamasya Sukan Olimpik Tokyo apabila penembak berpengalaman Nur Suryani Muhammad Taibi hampir pasti dipilih bagi membawa cabaran negara. Setiausaha Eksekutif Persatuan Kebangsaan Menembak Malaysia NSAM, Hayati Samsuri berkata, pengesahan slot acara 50 meter rifle 3 position individu wanita tersebut diterima menerusi email kepada badan induk itu semalam. Hayati berkata NSAM telah mengesahkan untuk menghantar atlet bertanding dalam email balas kepada Persekutuan Menembak Antarabangsa ISSF dan akan bermesyuarat dalam masa terdekat bagi memuktamadkan pemilihan atlet. Jelasnya, berdasarkan situasi semasa, Nur Suryani yang mempamerkan konsistensi prestasi adalah calon paling tepat untuk ke Tokyo. Nur Suryani, 38 tahun, bakal membuat penampilan keduanya di Tamasya Sukan terbesar dunia ini sekiranya terpilih. Selepas mencuri tumpuan peminat sukan global pada Sukan Olimpik 2012 di London apabila bertanding meskipun sedang syarat mengandung 8 bulan. Sukan Olimpik Tokyo akan berlangsung dari 23 Julai hingga 8 Ogos.
Pada edisi Sukan Olimpik 2016 di Rio de Janeiro, Brazil, Jonathan Wong yang beraksi dalam acara 10 meter air pistol individu lelaki menjadi atlet menembak tunggal negara bertanding pada edisi tamasya itu. Jaga berbasikal track negara Muhammad Shah Firdaus Shahrum menjelaskan persiapan untuk ke tamasya Sukan Olimpik Tokyo hampir sempurna. Shah Firdaus yang akan membuat penampilan pertama dalam acara pecut memberitahu ketika ini pasukan hanya meneruskan rutin latihan sedia ada. Shah Firdaus bersama Muhammad Azizul Hasni Awang sedang menjalani proses kuarantin wajib di Kompleks Kecemerlangan Paralimpik Kampung Pandan selepas tiba dari Melbourne, Australia minggu lalu. Before kita orang fly balik sini, memang kita orang dah full big block. Buat banyak foundation apa semua kan. Memang on the track pun memang kita orang yang very hard. Jadi bila balik ke Malaysia ni dah tak banyak yang kita boleh buat. So bila dah sampai Malaysia ni kita just paper je lah untuk Olimpik. Tambah Shah Firdaus, dia tidak meletakkan sebarang sasaran di tamasya berkenaan, sebaliknya mahu memberikan persembahan terbaik dalam penampilan pertamanya. Shah Firdaus dan Azizul Hasni khususnya menjadi sandaran utama bagi meraih pingat emas sulung negara di tamasya Olimpik yang dijadual berlangsung 23 Julai depan. Minggu ini, topik atau isu mengenai penganjuran beberapa tamasya sukan besar menjadi bualan, termasuk juga penganjuran Sukan Si Hanoi Vietnam 2021. Dan bagi dua orang kuat persatuan, iaitu Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka, Datuk Megat Zulkarnain Omaddin, dan Presiden Persatuan Berbasikal Kebangsaan Malaysia PKBM, Datuk Abu Samah Wahab. Mereka mengambil pendirian menghormati segala ketetapan yang diambil Persekutuan Sukan Si Sigaf. Saya juga difahamkan sekarang sedang berlangsung. Bagi Datuk Megat Zulkarnain Omaddin, beliau bersetuju dengan sebarang keputusan yang dibuat dalam mesyuarat Persekutuan Sukan Si Sigaf. Sukan Si ini ialah Solidarity Games antara negara-negara ASEAN. Jadi keutamaan kita pastilah yang lebih utama ialah soal keselamatan terlebih dahulu. Jadi saya memang mengharapkan dalam silat, kita memang mengharapkan supaya ianya dapat diteruskan. Tetapi apa pun biarlah ini dicapai dalam satu keputusan yang lebih penting. The priority must come first. Dan bagi Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Datuk Abu Samah Wahab, beliau sudah mendapatkan maklumat daripada rakan sejawatnya. Terpulanglah kepada National Olympic Council of Malaysia sama ada bersetuju tidak bersetuju, tetapi mungkin pandangan akan diminta kepada semua 11 negara yang menganggoti ASEAN. Jadi kalau majoriti mengatakan tangguh dan terpaksa kita Malaysia kena ikut. Tetapi kalau misal kata majoriti suruh diteruskan, itu pun tersaluk sama ada seperti mana yang saya disebut ataupun saya diberitahu oleh Vietnam Cycling Federation bahawa Perdana Menteri Vietnam yang meminta kepada semua sport-sport sama ada venue-venue itu boleh siap ataupun tidak. Tambah beliau, status penganjuran Sukan Si Vietnam 2021 akan diketahui dalam tempoh 2 minggu lagi. Kira-kira 80% atlet daripada 10,900 atlet yang layak ke Olimpik Tokyo telah menerima vaksin COVID-19. Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC menjangkakan peratusan itu akan meningkat menjelang pembukaan tamasya berkenaan pada 23 Julai depan. Perkembangan ini diumumkan Pengarah Eksekutif Sukan Olimpik Christophe Duby dalam satu sidang media maya. What we are doing at this point in time is to contact every single NOC, every single athlete and see whether we can help.
So at this point in time, we are over and above the 80% mark, and we continue the effort, until we have contacted every single one, and we are too late for vaccination because we have a deadline. At some point, it is not possible anymore, but this effort continues. Olimpik Tokyo 2020 telah tertangguh selama setahun di tengah kebimbangan bahawa kejohanan antarabangsa akan membebankan sistem perubatan yang sudah menerima tekanan pandemik COVID-19. Dalam masa sama, ramai pakar perubatan Jepun menentang penganjuran tamasya ini. Namun bagi meyakinkan orang ramai, penganjur telah melarang kemasukan peminat dan pelancong asing. Setakat ini, kira-kira 11% penduduk Jepun telah menerima dos pertama, jumlah yang rendah jika dibandingkan dengan negara kaya yang lain. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu Isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dengan ini, selamat menunaikan solat fardu Isya. Dalam pada itu, semua peserta Olimpik Tokyo dari luar Jepun bakal menjalani pemantauan GPS selama 2 minggu pertama sebaik tiba di negara itu. Sistem pemantauan ini bertujuan langkah pemerhatian jika berlaku sebarang kemungkinan atau masalah. Sebelum ini, Badan Penganjur Tokyo menyatakan anggota media dari luar negara akan dikenakan pemantauan GPS, menimbulkan pertanyaan, adakah tindakan itu hanya terbatas pada wartawan atau termasuk orang lain yang datang dari luar negara? Sehubungan itu, dalam satu sidang media selepas mesyuarat Lembaga Eksekutif IOC, Ketua Pegawai Eksekutif Tokyo 2020, Toshiro Mota menerangkan ia bukan sahaja untuk media tetapi semua peserta tamasya untuk menghadkan pergerakan mereka dalam tempoh 2 minggu pertama setibanya di Jepun. Edisi Sukan 10 Jun berakhir di sini. Kekal aktif dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Dan tahniah sekali lagi buat calon-calon sijil pelajaran Malaysia yang mencatat keputusan baik dan juga cemerlang. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi. Nauman Harimau Melaya kini menggegar saingan kumpulan G. Nantikan aksi Harimau Melaya dan perlawanan-perlawanan kumpulan G dalam perlawanan bola sepak kelayakan Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan Piala Asia AFC China 2023. Ayo sokong Harimau Melaya bersama RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantauan negara masih lagi berada dalam tempoh monsun barat daya dengan kelajuan angin yang agak kencang iaitu sehingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 3.5 meter. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan lap gelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning sehingga 14 Jun 2021. Namun demikian, amaran ini dikeluarkan bagi kawasan perairan Phuket berkuat kuasa sehingga 16 Jun 2021. Dan di sepanjang tempoh amaran, keadaan ini adalah amat berbahaya kepada semua aktiviti bubuk kecil, sukan dan rekreasi laut. Baiklah, berdasarkan paparan imej keberadaan terkini, hujan di satu dua tempat kini masih lagi berlaku melibatkan kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, kecuali negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan negeri Melaka.
Keadaan ini dijangkakan akan berangsur reda menjelang lewat malam nanti. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan daerah Sandakan dan pedalaman di negeri Sabah serta bahagian Limbang, Miri, Kapit dan juga Sibu di negeri Sarawak. Kerana ini juga dijangkakan akan berangsur reda menjelang lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Kementerian Dalam Negeri akan mengumumkan nama calon Timbalan Ketua Polis Negara dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, pihaknya menyerahkan cadangan nama bagi pelantikan jawatan kedua tertinggi dalam Polis Diraja Malaysia PDRM itu. Beri cadangan dan insya-Allah akan kita umumkan tak lama lagi. Sehari dua lagi boleh kita umumkan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas membuat lawatan kerja ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA di Sepang, Selangor. Setelah berdepan pelbagai cabaran sepanjang sesi persekolahan tahun lalu, hari ini menyaksikan pelajar SPM 2020 menerima keputusan peperiksaan dengan kaedah norma baharu. Malah usaha yang dijalankan pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA ternyata membantu pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan lemah akademik untuk raih kecemerlangan. Laporan Muhammad Amir Muhammad Ruzi. Pandemik COVID-19 yang melanda negara mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu yang di luar jangka. Pelaksanaan PDP di rumah PDPR menjadi ikhtiar dalam memastikan pendidikan para pelajar terus terjamin. Program Empower NCER Academy juga banyak memberi manfaat dalam meningkatkan momentum pembelajaran seperti ketiga-tiga pelajar berikut yang masing-masing memperoleh keputusan 7A. Golongan B40 dan agak susah untuk tampung. Ibu bapa pun susah nak tampung dengan duit yang kurang. Ayah saya dan mak saya pun teringin nak saya ni berjaya, nak saya ni SPM cemerlang. Macam itulah. Itulah yang bangkitkan saya. Alhamdulillah banyak bezanya. Alhamdulillah contohnya NCI ada baik ni kan. Island Ash. Kat situ banyak dah dalam nota tu semua menarik. Kat situ banyaklah merujuk nota kat situ. Tak payah pukul berat-berat dah. Pakai phone je. Ada buat latihan dalam tu pun banyak latihan ada menarik juga. Ada kesenang lah kita buat latihan melalui app tu. Motivasi tu dapat tahulah hala tujuh sampai SPM. Macam mana pengalaman-pengalaman kaunseling dulu. Kaunseling itu juga bagi syorkan you yang terdapat kat Malaysia ni. Menurut Ketua Pembangunan Modal Insan NCIA, Datin Syahdi Ahmad, program perintis berkenaan disertai 1,950 pelajar SPM 2020 daripada 51 sekolah di wilayah utara. Saya amat yakin
program ini memberi kesan yang signifikan kepada pelajar-pelajar, terutamanya dari keluarga D40 ini. Mereka perlukan bantuan, mereka perlukan bimbingan, kerana dengan bimbingan, coaching, motivasi dan juga yang terakhirnya adalah peluang. Apabila kita sediakan peluang ini, kita adakan kerjasama dengan universiti, ada pula saluran khas untuk mereka terus mendapat penempatan. Laporan Muhammad Amir Muhammad Uzi, Berita RTM. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to IBCC Shah Alam for your vaccination. Alright, I will brief in Bahasa Malaysia, but for those of you who need Penerima vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Pusat Konvensyen Ideal Shah Alam seakan-akan berada di lapangan terbang sebaik mendengar taklimat daripada seorang petugas. Nada suaranya seperti pramugari memberikan demonstrasi keselamatan ketika berada dalam pesawat. Video 15 saat dikongsi penolong pegawai perubatan Muhammad Syafiq Muhammad Rashid di Twitter. Ini pula video buaian di taman permainan bergerak sendiri seperti ada yang sedang bermain. Aiman Azmi di akaun TikTok miliknya mendakwa dia ke taman permainan itu bersama anak saudaranya yang masih kecil. Kejadian misteri itu berlaku ketika senja dan mendung tetapi tiada angin kencang. Percaya atau tidak, burung bangau spesies Afrika ini boleh membuat bunyi seperti tembakan mesingan dengan melagakan paruh atas dan bawahnya. Baik, berita perdana edisi Khamis 10 Jun berakhir di sini. Tenang dan waspada, terus patuhi SOP untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ya, dan teruskan berdoa untuk keselamatan kita semua. Itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.